Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi bersama dengan Ustazah Rashidah binti Syahran daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Yomping. Pada kali ini Ustazah akan mengajar pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 dalam bahagian akhlak Islamiah. Jom bersama-sama dengan Ustazah pada kali ini, dan Ustazah harap murid-murid telah pun bersedia bersama dengan Ustazah. Ingat, kekal bersama Ustazah sehingga selesai pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah dalam bidang akhlak Islamiah untuk tingkatan 5, iaitu istiqamah jalan menuju mujahadah. Murid-murid dah sedia dengan pelajaran kita pada hari ini? Jom kita tengok yang pertama. Baiklah, yang pertama sekali murid-murid ialah objektif pembelajaran kita. Okey, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama ialah, ada 4 di situ murid-murid. Yang pertama, menyatakan pengertian dan dalil sifat istiqamah. Yang kedua, menjelaskan cara memiliki sifat istiqamah. Yang ketiga, menjelaskan contoh sifat istiqamah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, merumuskan hikmah istiqamah dalam kehidupan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, kita masuk yang pertama murid-murid. Apakah maksud istiqamah? Okey, maksud istiqamah ialah ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Okey, murid-murid boleh faham kan? Apa makna istiqamah ni? Maknanya taat yang berterusan. Ketaatan yang berterusan. Macam mana tu? Ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala perintah Allah yang baik-baik kita laksanakan dengan berterusan dan jauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud istiqamah. Okey, kita lihat yang kedua pula murid-murid, iaitu berkenaan dengan dalil nakli sifat istiqamah. Dalil nakli ni ialah ayat Al-Quran yang berkaitan, yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan istiqamah. Sebagaimana di dalam surah Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirtu. Oleh itu, hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Ini ialah ayat Al-Quran berkenaan dengan istiqamah. Okay, kita tengok yang seterusnya murid-murid. Ni ya, bagaimana cara kita nak memiliki sifat istiqamah dalam kehidupan kita. Okey, kita lihat yang pertama. Cara yang pertama ialah sentiasa mujahadah melawan nafsu. Itu yang pertama ya murid-murid. Apa makna sentiasa mujahadah ni? Maknanya kita kena melawan. Kita kena melawan sifat sifat yang tak baik tu. Kita kena mujahadah, lawan nafsu yang tak baik dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berdoa, memohon bantuan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah supaya kita sentiasa istiqamah. Kita kena berdoa kepada Allah, ya Allah, bagi kita, jadikan kita seorang hamba yang sentiasa istiqamah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, murid-murid, kita hendaklah sentiasa membaca dan mengambil iktibar daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kisah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai iktibar dan panduan dalam kehidupan kita. Jadi bacalah kisah-kisah tersebut dan jadikan iktibar. Okey, kita tengok yang seterusnya. Cara yang keempat. Yang keempat ialah
muhasabah diri kita, duduk diam-diam, muhasabah diri, apa yang kita dah buat sebelum ni, jadikan diri kita ni, ya Allah, orang yang sentiasa ikhlas dan sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kelima, sentiasa belajar ilmu-ilmu dengan istiqamah. Belajarlah segala ilmu-ilmu yang baik tu dengan istiqamah. Dan yang keenam, pilih kawan ataupun sentiasa berkawan dengan orang yang baik, atau carilah kawan-kawan yang berdisiplin. Sebab kata Nabi SAW, bila kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan dapat kebaikannya, kan? Jadi buatlah 6 perkara ini, insya-Allah kita boleh memiliki sifat istiqamah. Okey murid-murid, kita nak tengok apakah contoh sifat istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, istiqamah dalam ibadat. Okey, apa yang berlaku dalam ibadat? Nabi SAW tak pernah jemu, ya murid-murid, untuk memohon keampunan kepada Allah, walaupun Nabi SAW merupakan manusia yang maksum. Maksum tu apa? Maksum tu maknanya Nabi SAW tidak pernah melakukan maksiat ataupun terhindar daripada melakukan maksiat ataupun sebarang dosa. Jadi Nabi sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Apatah lagi kita ni manusia yang banyak buat silap, kan? Jadi kita kenalah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua pula, dari segi dakwahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa istiqamah untuk menyebarkan Islam walaupun mendapat tentangan, ancaman dan juga kesusahan. Jadi kita kenalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berdakwah, Nabi diletakkan dengan najis, diancam dengan ancaman bunuh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berhenti untuk melaksanakan dakwah. Jadi kita kenalah macam tu. Bila Allah uji sikit je dengan kita, ujian-ujian yang sikit, kita kena tahan, kita kena sabar. Selagi mana kita namanya Islam, wajib bagi kita untuk menyebarkan dakwah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Hikmah mengamalkan sifat istiqamah. Apa dia hikmah yang kita akan dapat murid-murid? Iaitu yang pertama, kita akan jadi manusia yang berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, kita akan teguh pendirian dalam mencari kebenaran. Dan yang ketiga, akan memperkukuh jati diri kita dengan sifat sabar. Jadi inilah dia hikmah ataupun kebaikan-kebaikan yang kita akan peroleh bila kita melaksanakan sifat istiqamah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apa lagi kelebihan yang kita akan dapat? Kita akan jadi orang yang sanggup berkorban harta dan juga nyawa untuk agama kita. Dan yang kelima, kita akan dapat membangunkan ekonomi untuk memajukan negara. Dan yang terakhir, akan melahirkan sifat kebersamaan. Maknanya sifat kebersamaan tu akan melahirkan sifat kekitaan. Akan membuang jauh sifat keakuan. Jadi inilah kebaikan mengamalkan sifat-sifat istiqamah. Okey, murid-murid yang dikasihi, cuba kita tengok latihan penilaian yang ada tu. Ada soalan 1, apakah maksud istiqamah? Soalan 2, jelaskan 2 cara memiliki sifat istiqamah. Soalan yang ketiga, jelaskan 2 contoh sifat istiqamah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, terangkan 2 hikmah mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. Dan yang kelima, peribahasa Melayu ada menyatakan, yang ni soalan kebat ni murid-murid, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Bincangkan peribahasa tersebut dalam konteks anda sebagai murid. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid dapat menjawab soalan latihan tersebut dengan baik dalam buku, dan Ustazah berikan jawapan bagi soalan kebat. Soalan kebat yang ditanya tu apa? Peribahasa Melayu ada menyatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Bincangkan peribahasa tersebut dalam konteks anda sebagai murid. Okey, kita tengok jawapannya. Macam mana jawapannya murid-murid? Pada pendapat saya, sebagai murid, kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan.
Itu isinya. Huraiannya, hal ini kerana tiada jalan yang mudah bagi mencapai sesuatu matlamat. Huraian lengkapnya ialah, kesannya saya tidak akan mudah berputus asa dan terus istiqamah menuntut ilmu. Dan terakhir sekali kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berfikiran positif supaya hidup cemerlang di dunia dan di akhirat. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat faham bagaimana cara untuk menjawab soalan kebat. Baiklah murid-murid, kita telah pun berakhir untuk pelajaran pada tajuk Istiqamah ini, dan Ustazah harap murid-murid mendapat sesuatu yang bermanfaat dalam pelajaran kita pada kali ini. Dan Ustazah sentiasa mendoakan murid-murid yang berada di rumah sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, semoga beroleh kejayaan yang cemerlang hidupnya di dunia dan di akhirat. Akhir kalam, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.